Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Para pendengar sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Muhammad Aidil bin Muhammad Zulkhairi pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah depresi dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini. Masalah depresi dalam kalangan pelajar, apa akibatnya? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di institusi-institusi pekajian tinggi, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah depresi dalam kalangan pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, panel yang pertama ialah saudara Muhammad Aminuddin bin Azmi yang memegang jawatan Presiden Rakan Muda Negeri Kedah. Ahli panel kita yang kedua ialah Muhammad Aizat bin Mansur yang memegang jawatan Presiden Kaunseling Remaja Kebangsaan. Ahli panel kita yang terakhir ialah Encik Muhammad Farhan bin Muhammad Fitri yang memegang jawatan Presiden Majlis Remaja Kebangsaan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah definisi dan kesan depresi terhadap remaja? Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Aidil selaku moderator kita pada hari ini. Okey, berbalik kepada soalan yang ditujukan oleh saya, iaitu apakah maksud atau definisi depresi dalam kalangan remaja? Depresi adalah reaksi normal ketika orang melalui perjuangan dan kekecewaan dalam hidup. Seringkali orang menyebutnya sebagai depresi, tetapi depresi lebih dari sekadar perasaan sedih saja. Jika anda terus-menerus merasa sendirian, putus asa dan kekosongan dalam hampir setiap aspek kehidupan, anda dan perasaan itu semua tidak mahu pergi, maka kemungkinan anda mengalami atau juga dikenali sebagai gangguan depresi. Dan depresi merupakan gangguan kesihatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktiviti sehingga mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan seharian. Seseorang yang mengalami gangguan depresi ini dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran hingga perilaku sehingga menimbulkan masalah emosional dan fisik. Di sini saya ingin memberi contoh isu depresi, iaitu pada tanggal 14 Mei 2019, kita dikejutkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari bangunan tingkat 3 di Kuching, Sarawak. Remaja malang itu bertindak sedemikian selepas membuat undian secara langsung di laman Instagramnya dengan menulis, "Really important, help me choose, mati atau hidup." Undian itu memperoleh keputusan 69% menyokongnya supaya membunuh diri.
Okey. Mengapa dia memutuskan untuk mengakhiri riwayatnya? Kata Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bol Hassan menjelaskan remaja itu tertekan selepas bapa tirinya berkahwin dengan wanita Vietnam di Singapura dan jarang pulang ke rumah. Okey, kata kunci di sini yang terdapat di sini, tindakan tersebut ialah dia tertekan dan ini adalah sebahagian daripada gejala depresi. Apa yang saya dapat dari isu ini ialah selaku rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, marilah kita menjadi seseorang pendengar dan jangan sesekali mengetepikan mereka. Okey, untuk jawapan soalan yang kedua yang dikemukakan oleh Tuan Moderator ialah kesan daripada timbulnya isu gejala depresi dalam kalangan remaja. Kesan yang kita dapat daripada gejala depresi ialah depresi yang terjadi juga dapat mengganggu saat istirahat dan nafsu makan sehingga kerap merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Efek depresi dapat berlangsung lama atau bahkan berulang dan mampu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dan menjalani aktiviti harian. Dan ianya juga memberi kesan seperti suka bersendirian, gangguan perasaan dan gangguan kesihatan. Sehubungan dengan dapatan kajian ini, beberapa implikasi dan cadangan dikemukakan. Di Malaysia, kajian yang berkaitan dengan kemurungan, kebimbangan dan tekanan seharusnya dipertingkatkan kerana kajian-kajian lepas berkaitan isu ini menunjukkan terdapat kesan-kesan yang negatif terhadap pelajar yang mengalaminya. Kajian seperti ini juga perlu diteruskan kerana sumbangannya amat bernilai dalam menghasilkan para pelajar atau graduan yang lebih sihat minda, emosi, fizikal serta lebih produktif dan berdaya saing. Okey, setakat itu saja hujah daripada saya dan saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Aminuddin atas penerangan yang diberikan. Berdasarkan penerangan Encik Aminuddin tadi, kita dapat mengetahui bahawa depresi bukanlah hanya perasaan sedih seseorang individu, akan tetapi ianya lebih daripada itu dan jika ia tidak dikawal akan menyebabkan kemalangan yang boleh merenggut nyawa. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua iaitu Encik Aizat. Bolehkah Encik Aizat menerangkan faktor dan sebab-sebab kemunculan isu depresi dalam kalangan remaja? Dipersilakan. Faktor yang mencetuskan kemurungan dalam remaja lazimnya adalah yang berkaitan dengan isu-isu harga diri, buli, prestasi akademik yang rendah, orientasi seksual dan juga pernah menjadi mangsa penganiayaan fizikal atau seksual. Sekiranya simptom kemurungan berterusan, ia juga boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan mungkin juga menjurus pada mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Tidak seperti orang dewasa yang menunjukkan simptom kemurungan klasik, meleraikan simptom kemurungan dalam remaja adalah sukar. Sesetengah mereka mungkin mempunyai kecenderungan genetik ke arah kemurungan atau personaliti yang rapuh. Mungkin sukar untuk membezakan antara suka dan duka yang menjadi sebahagian daripada kebiasaan seorang remaja dengan kemurungan remaja. Seringkali terdapat perubahan ketara dalam pemikiran dan juga tingkah laku mereka. Mereka akan menyepikan diri, selalunya bersendirian berjam-jam dalam bilik tidur. Mereka mungkin hilang minat dalam aktiviti yang menyeronokkan, diiringi dengan kehilangan selera makan dan kemerosotan kebersihan diri. Sebab kemunculan isu pula yang dapat kita kaitkan ialah yang pertama, acara kehidupan traumatik seperti hilangnya orang yang dicintai atau haiwan peliharaan, perceraian atau perkahwinan semula. Apa-apa kejadian yang menyebabkan kesusahan atau trauma atau hanya perubahan besar dalam gaya hidup boleh mencetuskan kemurungan. Yang kedua, situasi sosial ataupun keadaan keluarga. Malangnya,
Terdapat remaja yang hidup dalam keadaan yang sukar, keganasan rumah tangga, penyalahgunaan baan, kemiskinan atau isu keluarga lain boleh menyebabkan tekanan dan kemurungan dalam remaja. Yang ketiga, genetik ataupun biologi. Telah didapati bahawa kemurungan berlaku dalam keluarga dan ada asas genetik untuk kemurungan. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa remaja yang mengalami kemurungan dalam keluarga mereka tidak semestinya mendapat penyakit, dan remaja tanpa sejarah kemurungan dalam keluarga mereka masih boleh mendapat gangguan. Yang keempat, keadaan perubatan. Kadang-kadang, kemurungan adalah tanda penyakit perubatan lain seperti hipotiroidisme atau gangguan lain. Yang kelima, ubat-ubatan ataupun dadah haram. Setengah ubat preskripsi boleh mengalami kemurungan sebagai kesan sampingan. Sesetengah dadah haram ataupun ubat jalan juga boleh menyebabkan kemurungan. Terima kasih. Terima kasih Encik Aizat di atas penjelasan yang diberikan. Melalui penjelasan Encik Aizat tadi, kita dapat tahu beberapa faktor dan sebab kedatangan isu depresi dalam kalangan remaja di negara kita. Seterusnya, kita beralih pula kepada panel yang terakhir kita, iaitu Encik Muhammad Farhan. Persoalannya, apakah kronologi dan cadangan penyelesaian masalah dalam isu depresi dalam kalangan remaja? Dipersilakan. Baik, terima kasih di atas soalan Tuan Moderator. Juga selamat malam dan Assalamualaikum kepada semua yang berada dalam forum kita pada hari ini. Baik, soalan yang ditujukan kepada saya merupakan satu soalan yang agak berat dan saya akan cuba menghuraikan satu persatu persoalan di dalam masalah ini. Baik, depresi ataupun masalah stres atau kemurungan ini mempunyai jangka masa. Ia terlibat dalam satu jangka masa yang panjang. Jarang kali kita dengar seorang itu kemurungan dalam jangka masa yang pendek. Selalunya orang yang kemurungan ini dia jangka masa yang panjang. Baik, bagaimana kemurungan ataupun depresi ini berlaku kepada seseorang? Ia mempunyai kronologi ataupun peringkat-peringkatnya. Pertama sekali, kemurungan ataupun depresi akan bermula dengan punca kemurungan itu sendiri. Dan punca kemurungan juga banyak terpecah kepada beberapa sebab. Dan contohnya saya akan bagi sekarang ialah contohnya persekitaran seseorang itu berubah kerana mungkin peristiwa hidupnya mempunyai satu peristiwa yang berat, mungkin kehilangan orang yang tersayang, sesuatu masalah besar yang jadi dalam hidup seseorang, putus cinta, dan juga kurang sokongan sosial oleh keluarga. Antara sebab yang lain lagi saya boleh berikan ialah seseorang itu dia dipengaruhi ataupun mempunyai masalah dari segi corak pemikiran. Kerana terdapat corak pemikiran yang tertentu boleh menyebabkan kemurungan kepada seseorang individu. Okey, dan juga penyebab kepada kemurungan ini adalah baru melahirkan anak. Seseorang boleh mendapat depresi apabila setelah melahirkan anak. Okey. Kita beralih pula kepada tanda-tanda ataupun gejala depresi. Tanda-tanda dan gejala depresi ini banyak. Dia melibatkan perasaan seseorang. Baik, perasaan dan juga diri seseorang itu sendiri dari segi fizikal dan mental. Pertama sekali saya berikan mempunyai kesedihan. Tanda-tanda dia adalah seseorang individu itu berada dalam keadaan kesedihan dan kekosongan perasaan dalam jangka masa yang panjang. Kemudian hilang minat
seseorang individu itu boleh hilang minat ataupun keseronokan terhadap aktiviti-aktiviti yang biasanya mendatangkan keseronokan lah kepada manusia biasa. Kemudian dia mempunyai satu bisikan ataupun satu pemikiran, iaitu lebih baik dia mati, kemudian dia rasa tak tenteram, dia punya daya ingatan juga pun berkurang. Lepas tu dia susah untuk membuat satu-satu keputusan, dan pergerakan tu dia menjadi terhad ataupun dia menjadi resah dan gelisah dalam hati dia. Dan dia juga, seseorang itu boleh menjadi mudah cemas. Baik, kemudian setelah seseorang itu berada dalam posisi ataupun peringkat ini, dalam jangka masa ini, jadi seseorang itu perlukan bantuan lah dari segi psikologi dan sebagainya. Okey, baik. Antara kesan sampingan kepada depresi ni ialah mulut seseorang itu boleh cepat kering. Kemudian boleh berlaku sembelit. Dia juga melibatkan anggota badan ya, depresi ini. Kemudian boleh terjadinya masalah pundi kencing, masalah seksual, penglihatan juga boleh kabur dan juga pening-pening. Okey, baik. Itu adalah sebagai contoh kronologi apabila depresi ini berlaku kepada seseorang, dan kesan dia amat besar lah. Kebanyakan orang yang depresi ini ataupun selalunya akan mengambil keputusan untuk membunuh diri di usia yang muda, tapi dia tak mengira usia pun. Selalunya ambil keputusan untuk membunuh diri lah. Baik, antara cadangan penyelesaian masalah yang saya boleh berikan kepada audiens ataupun pendengar pada hari ini, okey, apabila kita melihat seseorang tu ada tanda-tanda depresi kepada dia, kita perlu membantu dia. Macam mana cara kita bantu dia, ataupun kita perlu menyedarkan dia. Okey, apa yang perlu kita buat kalau kita sedar kita mempunyai ataupun terdapat tanda depresi pada diri kita. Ini juga untuk orang sekeliling. Jika kita melihat kawan-kawan, saudara-saudara kita, ibu ayah kita ataupun sesiapa saja yang mempunyai masalah depresi, yang saya boleh sarankan ialah pertama sekali berjumpa dengan doktor di hospital. Yang kedua, berjumpa dengan kaunselor. Antara yang lain lagi, kita buat sesuatu yang membolehkan buat dia tu happy, buat dia tu gembira terhadap perkara tu. Kemudian cuba elakkan dia ataupun diri kita membuat satu keputusan yang besar dalam hidup. Buat satu keputusan yang besar. Okey. Kemudian ada juga lagi cadangan daripada saya, iaitu kita banyakkan bersukan. Kerana sukan ini mampulah dan juga boleh meningkatkan kita punya pemikiran, daya fikiran kita, kecergasan badan kita supaya kekal sihat, dan kita punya kata peribahasa ataupun kata-kata tu, minda yang badan yang cerdas sebabkan minda yang cerdas, macam itulah. Okey, kemudian yang antara lagi saranan yang saya boleh berikan ialah kita merapatkan diri dengan Tuhan, banyak-banyakkan beribadat. Antara rawatan yang boleh kita berikan kepada orang-orang yang mempunyai masalah depresi ini ialah kita boleh memberikan rawatan dengan menggunakan ubat antidepresan, kemudian menggunakan terapi elektrokonvulsif ataupun ECT. Kemudian kita bawa kepada psikoterapi dan juga kita bawa kepada kaunseling. Jadi itulah antara saranan dan juga cadangan yang saya boleh berikan kepada semua ya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan majlis kepada saudara moderator. Terima kasih Encik Farhan di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi.
Berdasarkan apa yang disebut oleh Encik Farhan tadi, kita dapat mengetahui bahawa kronologi depresi terhadap seseorang mempunyai beberapa peringkat dan juga beberapa cadangan yang dicadangkan oleh Encik Farhan tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, saya ingin membuat satu kesimpulan daripada tajuk yang diberikan. Jangan abaikan kemurungan dalam kalangan remaja kerana ia boleh menjadi teruk dengan pantas dan membawa kesan buruk. Beranikan diri untuk mendapatkan sokongan daripada profesional kesihatan mental. Kemurungan merupakan isu kesihatan mental dan janganlah dianggap sebagai kemalasan atau masalah personaliti. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.